Qad aflaha man zakkaha. Dia yang terlibat dalam betul-betul mensucikan ia, sudah pun mencapai kejayaan. Apanya itu ia dalam menyucikan ia? Ini adalah nafs yang telah dibincangkan di ayat sebelumnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha." Jadi si dia ni yang terlibat dalam aktiviti mensucikan dan membersihkan ia sudah pun mencapai kejayaan. Kegiatan membersihkan diri sendiri Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya sebagai kejayaan. Tapi bukan orang yang mempunyai nafs yang suci, yang tulen. Itu mungkin tidak akan pernah berlaku. Anda dan saya mungkin terlibat dalam aktiviti berusaha untuk menyucikan diri kita sepanjang hidup kita. Tapi kita tidak akan mendapat nafs yang suci tulen sepenuhnya. Tapi si dia ni yang ikhlas terlibat dalam aktiviti ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan aktiviti itu sendiri kejayaan. Dia Subhanahu Wa Taala menyebutkan aktiviti dan kegiatan itu sebagai satu kejayaan. Perkataan zakah atau tazkiyah bermaksud membersihkan atau menyucikan. Dan jelas anda tidak membersihkan sesuatu yang sudah bersih, betul? Sebaliknya anda sentiasa membersihkan sesuatu yang kotor. Jadi implikasinya di sini adalah manusia menyedari ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberinya pengertian yang jelas dan inspirasi untuk mengenali fujuraha wa taqwaha. Betul. Pemberontakannya dan cara untuk melindunginya, manusia menyedari bahawa mereka belum lagi sepenuhnya bersih atau suci seluruh hidup mereka. Oleh itu, mereka harus melakukan tindakan membersihkan diri. Jadi aktiviti ini mementingkan penyucian diri ini, keprihatinan ini untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih bersih, untuk membersihkan nafs anda dari kotoran. Dan kekotoran ini semua adalah batinah. Dengan kata lain, ini semua adalah masalah yang tersembunyi. Mungkin masalah anda adalah kemarahan. Mungkin masalah anda adalah sifat cemburu. Mungkin masalah anda berbohong. Mungkin masalah anda adalah menipu. Mungkin masalah anda adalah ghaflah. Anda taksub dengan hiburan. Mungkin masalah anda berkaitan dengan perkara tak senonoh. Anda tidak dapat nak menjaga mata anda. Atau mungkin lidah anda. Anda tidak dapat nak tahan lidah anda. Anda hanya mengatakan apa-apa saja yang muncul dari kepala anda tanpa bertapis. Ini semua kaedah di mana nafs anda menjadi lebih kotor dan kotor dan kotor, dan orang yang kini berjaya mencapai kejayaan adalah orang yang terlibat dalam tindakan membersihkannya. Qad aflaha man zakkaha. Jadi orang yang terlibat dalam perbuatan ini, kegiatan ini untuk mensucikan diri, telah mencapai kejayaan yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dari kalangan mereka. Allahumma amin. Okey, sebaliknya ialah penyakit ekstrim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia mengatakan walillahi yuzakki man yasha dalam satu tempat. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang membersihkan, menyucikan sesiapa saja yang dia mahukan. Okey, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa kita harus membersihkan diri kita. Dan kemudian pula dia Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa dia membersihkan sesiapa saja yang dia Subhanahu Wa Taala mahukan. Apakah keseimbangan antara dua perkara ini? Pemahaman yang kita ada adalah tidak ada pun di antara kita, tak ada pun yang sebenarnya dapat menyucikan diri kita sendiri. Yang boleh kita buat, lakukan hanyalah berusaha untuk menyucikan diri. Apabila kita berusaha dengan ikhlas daya upaya untuk mencuba, lepas tu siapa yang sebenarnya akan kurniakan kita kesucian itu? Itu adalah Allah Azza wa Jal. Allah sendiri, subhanallah. Tapi sebenarnya kita harus mengambil langkah yang pertama itu dulu dan cuba. Itulah cara kita mengimbangkan kedua-dua pernyataan ini. Okey, sebaliknya juga, ada orang yang menganggap diri mereka ni telah mencapai kesucian. Mereka tidak perlu disucikan. Mereka sudah suci ni. Dan ini adalah masalah serius kerana di beberapa kawasan masyarakat Islam, kita menganggap bahawa orang-orang yang satu ini telah mencapai kesucian. Oleh itu, kita harus pergi kepada mereka untuk membuat doa untuk kita ke, atau melakukan apa saja ke. Kaunsil agama lah. Bukan kerana pengetahuan mereka, ilmu mereka, tapi kerana mereka kononnya suci. Oh, mereka tu suci. Saya tak suci. Tapi mereka suci. Allah Azza wa Jal berfirman. By the way, orang-orang ini memanggil orang lain ke anda atau bertanya kepada mereka. Mereka entah bagaimana boleh mengangkatkan seseorang secara rohani sebagainya. Mereka ni sebenarnya menganggap diri mereka suci. Mereka menganggap diri mereka suci. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan istiharkan diri kamu itu suci. Dia Subhanahu Wa Taala memberitahu kita jangan istihar diri kamu suci.
idea seperti ini yang aku lebih bagus ini, atau setelah mencapai tahap tertentu iman atau apa saja, memang tak boleh untuk kita. Jauhi idea ini untuk diri sendiri. Kami boleh menganggap iman untuk satu sama lain, orang lain. Tetapi kita jangan sesekali menganggap iman untuk siapa? Diri kita sendiri. Subhanallah. Untuk orang lain, anda jangan mengatakan lelaki itu mempunyai iman yang lemah. Anda sepatutnya mengatakan bahawa dia mempunyai iman yang terbaik, dia mempunyai iman yang lebih baik daripada saya. Tetapi untuk diri kamu sendiri itu, kamu jangan pernah menganggap bahawa anda telah membersihkan diri atau anda telah mencapai tahap tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kita lesen untuk kita istiharkan kedudukan itu bagi diri kita sendiri. Subhanallah. Okey, jadi dia Subhanahu Wa Taala mengatakan anda tahu qad aflaha man zakkaha. By the way, siapa yang terbaik dari mereka yang menyucikan dirinya? Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan idea itu telah pun disebutkan dalam surah sebelumnya. Wa anta hillun bihazal balad. Rujukan kepada yang paling suci telah pun disebutkan dalam surah sebelumnya. Ketika utusan Allah sallallahu alaihi wasallam biasa membacakan ayat ini, ada beberapa riwayat dan narasi bahawa beliau akan membuat doa. Saya akan membacakan kepada anda bukan semua versi tetapi versi terpanjang daripadanya. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung dari hati yang enggan rasa takut, yang terasa tidak takut. Wa nafsin la tashbah. Dan aku berlindung dari nafs, hati nurani yang tidak pernah puas. Bermakna ia selalu kerjakan lebih banyak perkara. Ia tidak pernah aman, ia tidak pernah tenang, tidak pernah berpuas hati. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan aku berlindung dari doa yang tidak akan dijawab. Yang bermaksud, anda meminta kepada Allah Azza wa Jal dan itu tidak akan dijawab. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan nafsku, nafs yang sama itu, hati nurani itu, berikan perlindungannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Rasulullah SAW meminta, berikan nafs aku takwanya. Kurniakanlah hadiah perlindungan ini untuk melindungi nafs ini. Wa zakkiha, dan bersihkan ia, sucikan ia. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah yang terbaik. Engkau adalah yang satu-satunya yang berada dalam kedudukan terbaik untuk membersihkannya atau menyucikannya. Okey, sekarang khairun man zakkaha bermaksud kau adalah yang terbaik. Tapi kau ini bukan satu-satunya entiti yang terlibat, betul? Siapa yang mesti terlibat dalam aktiviti ini terlebih dahulu? Diri kita sendiri dulu, betul? Tapi kau sahaja sebenarnya, Allah sahaja berada dalam kedudukan terbaik untuk membersihkannya. Oleh itu, utusan Allah SAW tidak hanya mengatakan bahawa kau hanya satu-satunya, tapi dia mengatakan bahawa kau yang terbaik untuk membersihkannya. Dengan kata lain, beliau juga letakkan tanggungjawab untuk kita juga. Anta waliyuha wa maulaha. Kau adalah penjaga, kau sebagai rakan pelindung. Dan pelindung yang bermaksud, kau adalah rakan pada nafs ini yang berada di sisi nafs ini. Subhanallah.